Okey, kita masuk kepada haba yang seterusnya, iaitu haba pembakaran. Haba yang terakhir adalah haba pembakaran. Sebelum tu cikgu nak buat sedikit kesimpulan. Semasa kita nak menyelesaikan masalah haba yang terbebas, heat release ataupun formula dia H sama dengan MC theta. Okay, M tu seperti mana kamu tahu, M tu jisim dia ni sebenarnya agak sedikit ada kesamaan, ada perbezaan terhadap keempat-empat haba tindak balas cara nak mencari dia tu. Contohnya kalau pemendakan, haba pemendakan iaitu di mana kita mencampurkan dua larutan. Jadi jisim dia adalah kita campurkan dua jisim larutan tersebut. Jisim dia seperti mana kamu tahu sama juga dengan nilai isi padu dia. Kalau isi padu dia 50 cm padu larutan A, jadi jisim dia automatik 50 gram. Jadi untuk pemendakan kita nak cari M dia tu, MC theta tu, jisim dia, dengan mencampurkan dua jisim larutan. Okey. Itu pemendakan. Penetralan pun sama, sebabnya kita mencampurkan dua larutan asid dengan alkali. Jadi jisim M pun dicari dengan menambahkan jumlah isi padu kedua-dua larutan. Okey. Untuk penyesaran logam, ni ada agak berbeza sedikit. M tu hanya melibatkan kita ambil isi padu larutan sahaja. Isi padu bagi logam kita abaikan. Jadi untuk penyesaran hanya satu jisim yang diguna untuk diaplikasikan kepada M. Hanya jisim larutan. Itu perbezaan dia. Manakala untuk pembakaran ni dia unik sikit. M dia tu, jisim pembakaran tu kita nanti kita tengok macam mana jisim pembakaran. Pembakaran ni untuk kesimpulan sebenarnya kita M tu hanya kita ambil M air, jisim air saja. Kalau kamu tengok penyelesaian terhadap haba pembakaran melibatkan air, kamu hanya merujuk jisim air saja. Berapa jisim air yang digunakan. Okey, jadi untuk haba pembakaran cikgu tak nak cerita teori-teori dia, kita terus kepada penyelesaian ya. Contoh soalan melibatkan haba pembakaran. Okey. Okey, contohnya di sini contoh 4 ni adalah contoh soalan berkenaan dengan haba pembakaran. Okey, ini radas dia. Radas haba pembakaran. Semua haba pembakaran lebih kurang macam ni lah. Dan keempat-empat haba yang kita bincangkan setakat ini semuanya exothermic. Exothermic maksudnya delta H yang kita akan dapatnya dia bernilai negatif. Dan satu lagi indikator yang menyatakan dia exothermic adalah bahawa apabila suhu tindak balas dia akan meningkat. Mana-mana suhu tindak balas meningkat, dia adalah exothermic. Suhu nilai suhu meningkat, dia adalah exothermic. Walau bagaimanapun pernah juga sekali keluar salah satu tindak balas ni adalah endothermic. Cara kamu nak kesan adalah suhu semasa tindak balas dia berkurang. Kalau suhu dia berkurang, dia adalah endothermic. Tapi jarang, soalan seperti itu jarang. Okey. Majoritinya adalah exothermic. Okey, kita tengok haba pembakaran ya. Haba pembakaran. Okey, ini radas dia. Okey. Haba pembakaran ni maksudnya kita menggunakan kita membakar bahan bakar seperti alkohol, biasanya alkohol lah, alkana, salah satu bahan bakar kita bakar dia. Jadi cara kerja menentukan haba pembakaran ni adalah kita akan letakkan haba
bahan bakar di dalam pelita ni. Kemudian kita akan nyalakan api. Jadi bahan bakar tu terbakar dan haba yang terhasil itu akan disalurkan direct kepada bekas yang berisi air ni lah. Bekas air ni kita tak guna bika, sebab bika bukan penyerap haba yang bagus. Jadi kita guna biasanya logam lah, tin bekas logam. Biasanya kita guna kuprum dan sewaktu dengannya. Jadi kita tukar dengan bekas logam. Sebabnya haba yang terhasil tu, yang kita nak kira tu, akan dipindahkan majoriti, hampir keseluruhannya ke dalam bekas. Dan cara kita nak ukur haba yang terhasil tu, suhu yang terhasil, kita letakkan air, yang mana haba itu akan memanaskan air dan kita dapat nilai suhu. Okey, di situ kita boleh cari dia punya nilai lah haba pembakaran. Okey, kita tengok maklumat dia. Ini adalah jisim awal pelita dengan butanol sebelum pembakaran 502.28 gram. Kemudian selepas eksperimen dibakar 500 gram. Jadi suhu awal air 29 darjah Celsius. Setelah eksperimen selesai 59 darjah Celsius. Isi padu air 500 cm padu. Okey. Okey, kita tengok soalan dia. Tuliskan persamaan untuk pembakaran butanol. Okey, ini persamaan dia. Jawapan dia. Okey, seterusnya soalan hitungkan perubahan haba. Calculate perubahan haba untuk pembakaran butanol. Perubahan haba ataupun haba yang terbebas lah. Heat release ataupun heat energy change. Perubahan haba ni maksudnya H, bukan delta H. H, formula H. Jadi H sama dengan MC theta. Okey. Jadi M tu merujuk kepada apa? Okey, seperti mana cikgu cakap tadi, M tu kalau untuk haba pembakaran, M tu merujuk kepada isi padu air. Bekas air. Bukan jisim kalau kat situ cuma ada dua jisim, satu jisim air, satu lagi jisim bahan bakar. Bukan jisim bahan bakar. M tu merujuk kepada jisim air. Okey, jadi air jisim dia 500, sebab isi padu 500, masukkan dalam formula ni dapat nilai ni lah. Jadi nilai haba yang terbebas ialah 63,000 joule. Jadi nilai haba ini belum tentu adalah haba pembakaran. Okey, sebabnya haba pembakaran definisi dia adalah untuk 1 mol bahan bakar yang terbakar. Jadi kita kena tengoklah adakah bahan bakar kita tu bernilai 1 mol. Kalau bernilai 1 mol, automatik nilai ini adalah haba pembakaran. Tapi jaranglah sama, tak pernah sama pun. Jadi kita biasanya memang kena cari mol. Mol dia bukan semestinya 1. Mol bahan bakar dia lain. Kemudian kita kena apply formula. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Hitungkan bilangan mol butanol yang terbakar. Okey, ini bilangan mol mol bahan bakar butanol ni dia agak berbeza dengan tiga jenis haba tindak balas sebelum ni. Untuk yang ni kita hanya ambil jisim bahan bakar dan bahagikan kepada jisim molar sahaja. Contohnya macam ni. Okey, jisim molar dia 74, jisim yang kita guna 2.28, kita hanya bagi direct, tak perlu nisbah-nisbah. Kalau tiga tindak balas sebelum ni kita kena nisbahkan, mengikut persamaan dan kita nisbahkan. Untuk bahan bakar, haba pembakaran tak perlu. Dia unik sikit. Kita hanya ambil berat bahan bakar itu dan bahagikan kepada jisim molar.
kita dapat bilangan mol. Okey, dapat 0.03 mol. Okey, kemudian hitungkan haba pembakaran. Barulah boleh cari haba pembakaran. Jadi nak cari haba pembakaran, cikgu dah cakap banyak kali, pakai formula. Apa formula dia? Formula dia delta H sama dengan H bahagi mol bahan tersebut lah, mol bahan bakar. Macam ni formula dia. Apply formula ni. Delta H ni adalah nilai haba dia, haba pembakaran. H ni haba yang terbebas, bahagikan dengan mol. Seperti mana ni? Haba yang terbebas bagi bilangan mol, dapatlah delta H. Jangan lupa simbol negatif, sebab dia adalah exothermic. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, untuk pengiraan dah habis. Dah habis dah. Selesai. Mungkin ada kurang ditanya juga bagaimana gambar rajah aras tenaga. Tu kamu tahulah tu kan cara nak buat. Okey, kemudian berikan 2 langkah berjaga-jaga yang harus diambil semasa menjalankan eksperimen di atas. So ini soalan ni agak popular. Untuk haba pembakaran ni banyak soalan berkenaan contohnya seperti ini, langkah berjaga-jaga. Okey, eksperimen itu mesti menggunakan pengadang angin. Macam ni dia tak guna, salah ni. Patutnya kita letak pengadang angin. Okey, supaya haba yang terbebas ni tidak diganggu oleh angin. Okey, kemudian cikgu baca je jawapan dia. Pastikan nyalaan pelita menyentuh bahagian bawah bekas logam. Okey, kita ambil dua jawapan ni sajalah. Okey, F. Nilai teori untuk haba pembakaran butanol ialah negatif 288 kJ. Terangkan mengapa nilai dari eksperimen untuk haba pembakaran butanol adalah lebih rendah daripada nilai teori. Okey, mengapa biasanya nilai haba eksperimen biasanya lebih rendah daripada nilai teori? Okey, ini antara jawapan dia. Kerana haba hilang ke persekitaran. Yang kedua, pembakaran butanol tidak lengkap. Yang ketiga, haba dari nyalaan pembakaran butanol diserap oleh bekas logam. Maksudnya dia masih terpendam dalam bekas logam, dia tidak diserap sepenuhnya 100% di dalam air. Ada sebahagian kecil diserap dalam bekas. Jadi ini mengganggu nilai haba yang terbebas. Okey, kita tengok ada soalan ni agak menarik. Menunjukkan jadual haba pembakaran untuk 3 jenis alkohol, metanol, etanol dan propanol, dan ada 3 nilai haba yang berbeza. Soalan dia, terangkan mengapa terdapat perbezaan pada nilai haba pembakaran setiap alkohol dalam jadual di atas. Okey, ini antara jawapan dia. Cikgu baca saja jawapan dia. Pertama, apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul alkohol bertambah, maka nilai haba pembakaran bertambah. Okey. Sekolah itu jawapan dia. Kita ambil satu ni sajalah. Okey, kamu boleh tengok jawapan yang lain. So, cikgu akan akhiri bab sebatian karbon di sini. So, lepas ni cikgu akan bagi